Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan, saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, yang sudah komen, yang sudah share, yang sudah tekan join. Bagi yang belum, saya mohon bantuan daripada anda semua untuk tekanlah butang subscribe, like, share, komen. Dan jika anda ingin menjadi member di dalam channel ini, saya alu-alukan kerana bermula tahun depan kita akan keluarkan goodies, merchandise, souvenir, stickers, giveaway, banyak lagi yang kita akan berikan kepada member-member yang terpilih. Kerana itu tekanlah butang subscribe, kerana ianya percuma, tekan butang join. Tuan-tuan dan puan-puan, kos sara hidup semakin meningkat, demikian juga kos untuk menghantar anak ke sekolah. Ada satu perkara yang amat mengejutkan dan ini adalah suara rakyat. Kita harap suara rakyat ini boleh sampai ke telinga Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Kerana itu saya ingin memohon bantuan daripada anda untuk sebarkan ini, sharekan benda ini, mention Anwar Ibrahim supaya dia dengar suara rakyat ini. Suara rakyat ingin menyatakan bahawa kami susah dan hampir tak mampu lagi untuk hantar anak ke sekolah kalau tambang bas naik lagi. Kami tak dapat hantar lagi. Bayangkan kalau berita ini yang dipetik daripada Malaysia kini ini menjadi kenyataan. Kenapa tambang bas sekolah boleh cecah RM300 sebulan tahun depan? Macam mana mau hantar anak lagi pergi sekolah kalau begini? Bayangkan kalau ada 5 orang anak pergi sekolah. 5 orang anak pergi sekolah, hanya untuk tambang bas saja perlu RM1,500. RM1,500 itu gaji 1 bulan untuk seorang pekerja biasa. Bagaimana pula yang seorang saja bekerja dalam keluarga? Tak payahlah hantar anak kalau begini susah lah. Jadi kita harap Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, tolong untuk bantu kami rakyat Malaysia lakukan sesuatu berkenaan perkara ini. Saya bacakan artikel ini. Kadar tambang bas sekolah di beberapa tempat mungkin tak ada pilihan kecuali terpaksa dinaikkan. Susulan peningkatan kos operasi melibatkan pelbagai aspek, kata Gabungan Persatuan Bas Sekolah Malaysia atau GPBSM. Perkara itu, kata presidennya Muhammad Rafiq Muhammad Yusof, termasuk kekurangan permintaan daripada ibu bapa, peningkatan kos alat ganti kenderaan dan gaji pemandu bas. Bagaimanapun katanya, perkara itu tidak sama mengikut lokasi. Kalau ada satu taman perumahan ada 5 orang saja, nak beroperasi macam mana kalau dia punya tambang itu dia letak RM70 ke RM150. Saya ingat kos dia mengatasi pulangan. Dia berpandu jumlah pelajar dan juga jarak sekolah. Kalau bawa 2-3 orang tak boleh tampung kos operasi, jelasnya kepada Malaysia Kini. Kosmo pada hari ini telah melaporkan kenaikan tambang bas sekolah kemungkinan boleh mencecah sehingga RM300 sebulan di Pulau Pinang, sehingga mengundang keluhan ibu bapa. Wow, ini betul-betul luar biasa. Kalau betul-betul terjadi, saya fikir ramai ibu bapa yang terpaksa gulung tikar. Ramai ibu bapa yang terpaksa untuk tidak mampu lagi menghantar anak-anak ke sekolah. Bagaimana untuk menghantar anak-anak ke sekolah dengan begini? Kita harap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat mendengar suara kita ini. Tolong lakukan sesuatu yang mana dua-dua pihak menang-menang. Pengusaha bas sekolah menang, begitu juga dengan ibu bapa pun menang juga. Menang-menang. Rata-rata ibu bapa menyifatkan ianya adalah satu yang keterlaluan selain didakwa cuba mengambil kesempatan. Tambahan lagi ketika kos hidup meningkat. Saya tidak setuju dengan ini. Sebenarnya pengusaha bas sekolah tidak mengambil kesempatan. Tapi mereka pun perlu hidup juga.
Mereka pun perlu ada untung, mereka perlu ada gaji. Kalau mereka memandu dan tak ada gaji, bagus antara anak sendiri saja. Tapi kerana mereka mahu membantu juga sebenarnya. Cuba kalau mereka tak mau ambil, siapa juga yang susah. Tapi untuk menampung kos itu dan mereka supaya dapat makan, ada dibawa balik di rumah, mereka perlu ada untung. Jadi untuk dapat untung tak ada pilihan, harus tingkatkan kos sewa kerana kos meningkat. Jadi kementerian yang berkenaan termasuk Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita berharap dapat melakukan sesuatu. Berkaitan gaji pemandu bas pula, Muhammad Rafiq berkata gaji perlu dibayar setiap bulan walaupun cuti sekolah. Pengusaha bas sekolah dapat pendapatan 11 bulan saja dalam tempoh setahun. Sedangkan dia bayar gaji pemandu setahun penuh. Dia kena bayar cukai dan insurans untuk setahun. Semua setahun, tapi pendapatan tak sampai setahun. Betul jugalah. Kalau tidak cuti adalah. Tapi kalau cuti sekolah macam mana? Ini semua yang kadang-kadang mereka kena tampung kos operasi ini jelasnya. Saya setuju yang ini. Dan mengulas untuk keluhan ibu bapa pula, dia meminta mereka berbincang terlebih dahulu dengan pihak pengusaha. Pengusaha pun tak boleh paksa ibu bapa bayar tinggi. Ibu bapa pun tak boleh paksa pengusaha untuk memberi perkhidmatan tanpa kos. Tambah Presiden GP BSM itu. Saya bukan mau tolong ini gabungan pengusaha bas sekolah ini, bukan. Tetapi mereka perlu hidup. Jadi kalau ada ibu bapa yang tak puas hati, saya fikir ibu bapa hantarlah anak ke sekolah sendiri. Hantar ke sekolah sendiri. Jadi kos tak perlu banyak-banyak. Jadi kalau ada 5 orang anak dalam satu kereta boleh sekali jalan. Jadi saya fikir untuk hantar anak ke sekolah tidak sampai 1,500 sebulan. Hanya untuk minyak saja. Jadi kalau mau kos rendah, hantarlah anak sendiri ke sekolah. Tapi kalau terpaksa juga, kerana terpaksa, anak terpaksa ikut bas sekolah, mau tidak mau kena terima. Kos sudah meningkat. Begitu juga dengan pengusaha bas sekolah pula. Pengusaha bas sekolah perlu bertimbang rasalah kalau mau kasih naik yang berpatutan. Jangan sampai tiba-tiba 2-3 kali ganda meningkat. Jangan sampai tiba-tiba 100% harga asal meningkat. Yang itu tak logik lah. Tapi kita percaya semuanya akan diselesaikan dengan cara bagus. Begitulah. Kebetulan saya pun lapar sudah, sekarang saya makan dulu lah. Saya pun ada kos bercakap juga. Kos bercakap, dia lapar, dahaga dan macam-macam lagi. Kita harap tahun depan dengan negara dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, negara Malaysia akan terus makmur, aman, damai, sejahtera. Kita jumpa lagi. Selamat Tahun Baru Malaysia. Malaysia kita punya, cinta Malaysia kita juga kita. Bye-bye.